sujud. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, barisan AJK, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat dan limpah kurnianya yang mana kita dapat meneruskan kehidupan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini sudah hari yang ke-28 dah, tuan-tuan sekalian. Ya, sekejap je pejam celik baru tengok anak bulan, nak tengok anak bulan pula. Ya, begitulah masa berlalu pantas, daripada sehari ke sehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Artinya apa, tuan-tuan sekalian? Artinya umur kita hidup di dunia makin berkurangan. Maknanya kita makin dekat dengan kematian. Oleh itu apa yang paling penting ialah persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa sebanyaknya bekal untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni umpama orang nak pergi mengembara ataupun orang nak musafir, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak musafir pergi umrah di Mekah Madinah, tuan-tuan tak bawa ringgit. Ringgit tak laku, tuan-tuan sekalian. Kena convert jadi rial. Kita nak pergi Eropah, kita kena convert USD ataupun euro. Macam tu juga kita nak bertemu Allah Ta'ala, ringgit pun tak laku dekat bawah sana, tuan-tuan sekalian. Ya. Kita kena convert amalan-amalan kita, duit-duit kita yang ada kepada pahala-pahala, itulah yang akan bersama kita sehinggalah kita dapat masuk syurga, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan sekalian, pada pagi ini kita akan mengulang kaji tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pasal dah nak raya dah ni, tuan sekalian. Malam tadi LPT pun dah jam dah, tuan sekalian. LPT pun dah jam malam-malam. Masing-masing fikir kalau balik siang jam, kita balik malam lah. Semua balik malam sesak juga. KL malam tadi, tuan sekalian, bukan setakat naik kenderaan, jalan kaki di jalan tar pun jam, tuan sekalian. Masya-Allah. Bila raya, Isnin atau Selasa, banyak orang tanya, tu sekalian. Kalau tuan-tuan nak raya hari Isnin boleh, tapi tuan-tuan terbang ke Jakarta lah. Sebab di Indonesia telah diputuskan raya ialah hari Isnin, tu sekalian. Tuan-tuan boleh ikut lah. Kalau nak ikut hari Rabu pun boleh. Tuan-tuan pergi ke Bangladesh ataupun Pakistan, ada raya hari Rabu lah. Kita tak tahu lagi Isnin ke Selasa, tu sekalian. Tapi rasa-rasa macam Isnin, tuan-tuan sekalian. Tapi jangan mendahului muhur besar raja-raja, dosa, tuan-tuan sekalian, ya. Jangan mendahului. Cuma apa yang penting, tuan-tuan sekalian, raya tu 1 Syawal. Tak kira hari apa pun. Yang 1 Syawal confirm lah kita berhari raya. Baik, hari raya Aidilfitri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan. Jadi sebulan tu sama ada 29 ataupun 30, ya. Semalam ada tanya, Ustaz, kalau hari Isnin makna tak cukup lah. Cukup lah, tuan-tuan sekalian. Dia cukup tu 29 atau 30, bergantung kepada ru'yah dan hisab, ya. Cuma, tuan-tuan sekalian, pandangan saya ialah, oleh kerana kita di era moden ini, tuan-tuan sekalian, kita sepatutnya tak perlu nak tunggu ru'yah sangat, tuan-tuan sekalian, sebab dia boleh dicerap awal. Ya. Dan perkataan pada suruh tengok anak bulan dalam Quran tu pun bukan suruh tengok gitu, tak. Iaitu kita mengetahui anak bulan itu secara ilmiah. Macam mana caranya? Macam sekarang kan dia pakai teropong lah, kadang-kadang dia cerap lah. Kita macam Indonesia lah, dia dah tahu dah, tuan-tuan sekalian, hari esok malam tu anak bulan tu dah besar mana, dia dah tahu dah, tak payah ditengok pun. Lagi-lagi macam kita ni di negeri yang berada di Khatul Istiwa, tuan-tuan tengoklah macam anak bulan, takkan nampak, tuan-tuan sekalian. Tak tahulah, saya seumur hidup saya 47 tahun ni belum pernah dengar ada anak bulan nampak, kecuali dia teropong atau bumbung masjid adalah. Itu anak bulan dengan anak bintang sekali, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kedudukan geografi je tempat kita ni, tuan-tuan sekalian,
Dia kalau pada ni waktu petang apa semua awan tebal. Jadi bila awan tebal dia tak nampak anak bulan. Yang keduanya, kalau tak ada awan sekalipun dia tak boleh nampak. Sebab apa? Ketika mana anak bulan timbul, ketika itu matahari tenggelam tuan-tuan sekalian. Jadi cahaya matahari lebih cerah. Sebab itulah kebanyakan negara sekarang ni dia menggunakan hisab saja tuan-tuan sekalian. Tapi tak apalah, kita pakai dua-dua sekali lah. Cuma kalau kita dapat umum awal lagi bagus. Sebab ini esok malam tunggu kata hari Selasa tiba-tiba raya. Oh, kalau kabut tuan-tuan sekalian. Ya. Semalam orang jual ayam. Ustaz bila? Saya tak tahu, saya kata. Belum umum lagi. Tapi Indonesia Isnin. Allah mak, kalau Isnin teruk saya kata dia. Saya tempahan ayam hari Isnin 18 tan kata dia. Mana nak buang tu kata dia. Peti sejuk tak cukup kata dia. Jadi sebab tu kalau dia dapat bagi tahu awal lebih baik lagi ya. Tapi tak apalah, kita menghormati tuan-tuan sekalian hak dalam perlembagaan. Ini hak muhur besar raja-raja. Tuan-tuan yang pandai ya. Dan supaya kamu membesarkan Allah dengan takbir dan tahmid. Jadi banyakkan takbir, tahmid ketika mana telah diumumkan raya. Mana esok malam diumum bila rayanya? Lusa ke esok? Kalau dia kata lusa, jangan takbir dululah. Kalau dia kata hari Selasa, nanti esok malamnya baru. Tapi kalau diumumkan hari Isnin tu raya, esok malam lepas umum terus takbir tu sekalian. Takbir, tahmid ya. Kerana apa? Kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Jadi kita takbir, tahmid banyak-banyak ni kerana apa? Kerana kita nak bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kerana Allah Ta'ala bagi kita kesempatan untuk beribadah sepanjang Ramadan. Ada orang tuan-tuan sekalian masuk saja Ramadan, meninggal dia tuan-tuan sekalian. Tak dapat dia nikmat beribadah di bulan Ramadan. Ada orang tak meninggal tapi sakit, duduk kat hospital tuan-tuan sekalian. Kita ni Nabi kata sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Kita puasa pun sakit juga tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang cara kita mengurus pemakanan kita tuan-tuan sekalian. Nabi sehat pasal apa? Cara makan dia. Kita, ya Allah tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan. Tuan-tuan tahulah ya. Tu KDEB Waste apa yang duk kutip sampah. Dia bagi tahu tuan-tuan sekalian, di bulan Ramadan setiap hari lebih 10 tan sisa buangan makanan tuan-tuan sekalian. Bulan lain tak ada sampai 10 tan. Tapi Ramadan tiap-tiap hari 10 tan tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Mana apa ni, 10 tan ke 10,000 tan Tapi banyaklah tuan-tuan sekalian dia. Nak cerita je lebih daripada bulan-bulan yang lain. Hari Raya Aidilfitri juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa. Disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk umat Islam merayakannya dengan penuh kesyukuran. Jadi bila disebut disyariatkan, maknanya raya ni arahan Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Sebab itulah orang rajin macam mana pun puasa, 1 Syawal jangan pandai-pandai puasa, tak dapat pahala, dapat dosa lagi tuan-tuan sekalian. Nak puasa hari raya kedua nanti, baru start puasa. Kalau tuan-tuan pergi di Indonesia, ada setengah tempat, contohnya di Jawa Timur, sebelah di Ponorogo misalnya, dia ada istilah puasa raya seminggu. Macam mana tuan sekalian? Dia hari raya pertama, dia pergilah sembahyang raya apa semua, tapi tak ada meriah sangat. Hari raya kedua, dia start puasa tuan-tuan sekalian. Sampai hari raya yang ke-7. Tu baru dia raya betul. Baru dia raya pergi rumah ziarah, rumah kawan-kawan apa semua ya. Jadi mereka dapat habiskan 6 hari tu, puasa 6 tu awal tuan-tuan sekalian. Kita ni kadang-kadang payah juga tuan-tuan sekalian, baru nak puasa kawan datang rumah. Baru nak puasa ada pula open house. Sudah-sudah tak habis. Ada tak ada hari tu PKP lah tuan-tuan sekalian, mungkin kot senang sikit sebab tak pergi berziarah. Tapi tu pun ramai juga tak habis juga tuan-tuan sekalian. Nafsu kita kadang-kadang mengalahkan kita ya. Seterusnya merayakan dengan kesyukuran dan dengan pelbagai jenis amal bakti yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan amal-amal bakti, antaranya kita menyantuni anak-anak yatim, memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada ibu-ibu tunggal ya. Terutama tuan-tuan sekalian, orang-orang miskin di kalangan kaum kerabat kita. Kita ni kadang-kadang sedekah macam-macam kita bagi tuan-tuan sekalian. Sekolah tahfiz bagi, masjid bagi ya. Asal ada orang datang kita bagi, bagus. Tetapi kadang-kadang ada pak saudara kita tuan-tuan sekalian kat kampung melarat, kita tak tengok tuan-tuan sekalian ya. Adik-beradik mak kita, adik-beradik bapak kita kat kampung tu, kalau kita tahu ada di kalangan mereka yang fakir miskin tuan-tuan sekalian, membantu mereka terlebih dahulu tuan-tuan sekalian. Itu yang paling utama ya. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman, di sana dinukilkan beberapa hadis yang mana Nabi sebut tuan-tuan sekalian, sekiranya kita bersedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita,
dalam masa yang sama ada kaum kerabat kita yang fakir miskin kita tak bantu, sedekah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita suruh sedekah ni dua-dua sekali tu sudah. Yang kaum kerabat pun kita tolong, yang bukan pun kita bantu juga. Soal sikit lah bagi-bagi ya. Dan amal-amal bakti yang lain lah, seperti kita ajak mereka berbuka puasa, makan di rumah kita pada hari raya. Kemuliaan hari raya Aidilfitri diterangkan di dalam Al-Quran seperti yang tertera di atas tadi, dan juga diterangkan dalam hadis seperti berikut. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal Aid muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa mengerjakan amal ibadah pada malam hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha dengan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, hatinya tidak akan mati pada hari kiamat sebagaimana matinya hati orang-orang yang kufur engkar pada hari itu. Ini antara kelebihannya siapa yang menghidupkan ibadah pada malam hari raya. Jadi sebab tu malam hari raya terus lihat, jangan terus pergi komplek PKNS atau Jalan Tar, nanti dulu. Kita datang masjid, kita takbir dulu ramai-ramai. Sebab malam raya ni tuan sekalian, Jalan Tar dia tak tutup sampai subuh. Tuan jangan bimbang. Dan lagi pun kalau datang awal, diskaun masih sikit. Nanti tengah malam dia nak habiskan stok, dia diskaun banyak tuan sekalian. Sebab tu kalau tuan pergi Jalan Tar tu, masing-masing dia akan tunggu lepas pukul 12. Lepas pukul 12 tuan pergi tu dekat coket tu. Macam ni tuan sekalian. Orang tak tidur sebab nak tunggu bila dia nak bagi diskaun. Tunggu sampai pagi tak ada diskaun tu sekalian ya. Itu rezeki masing-masing lah, nasib ya. Tapi memang seronok malam-malam tuan pergi sana lah. Saya malam tadi ada kawan pergi, dia hantar gambar. Sat tengok gambar. Jam tu sekalian jalan kaki di Jalan Tar tu. Di Coket pun sama juga. Beberapa malam lepas saya pergi hantar kerepek kan, saya buat kerepek. Orang Coket order tu sekalian. Tuan ingat order bukan sikit tau, 2 tan tu sekalian. Lepas tu suruh cari kuih apa, batang buruk. Orang makan lah cik yang baru-baru dia naik buruk. Buruk baru laku. Dia nak berapa sekalian? 3 tan. Cari tak dapat. Jadi kalau tuan-tuan yang ni belajar buat ni, makcik-makcik belajar buat batang buruk, atau pun pakat tu sekalian buat kat surau ramai-ramai, 3 tan banyak tu sekalian. Kalau 1 tan untuk RM5 pun banyak tu. Tapi kena buat start daripada bulan Rejab tu sekalian. Ya. Kalau sekarang tak dapat kejar ya. Macam tu juga pisang. Saya pisang tanduk dapat order 2 tan, tak dapat, saya dapat 500 kilo sebab pisang pun tak ada tu sekalian. Berebut orang ambil pisang. Dekat sebelah Perak dia jual sampai RM5.5 sekilo tu sekalian. Itu yang tuan-tuan beli keripik jadi mahal tu. Dengan minyak tak adanya tu sekalian. Kita nak cari minyak pun kena pusing banyak kedai baru dapat minyak. Kalau minyak pakai botol tak boleh lah, lari bajet tu sekalian. Baik, jadi pada malam hari raya, bila kita menghidupkan suasana ibadah pada malam hari raya, nanti di akhirat Allah Ta'ala tidak akan mematikan hati kita di waktu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, dimatikan hatinya oleh Allah Ta'ala. Hadis ini menggambarkan bahawa pada hari kiamat kelak, orang-orang yang beriman dan beramal soleh hatinya hidup, bahagia dan gembira kerana berjaya mendapat balasan yang baik dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu sekalian Nabi kata, lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kegembiraan ketika mana menyambut hari raya Aidilfitri, yang keduanya iaitulah kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syurga ni tuan-tuan sekalian, dia banyak nikmat. Syurga ni memang tempat nikmat. Kentut pun tak ada katanya tuan-tuan sekalian. Katanya tak tahu. Sakit perut pun tak ada, cerit berit pun tak ada. Kita kat dunia ni makan lebih sikit cerit berit tuan-tuan sekalian ya. Kat syurga tak ada tuan-tuan sekalian. Itu namanya nikmat. Dalam syurga orang tua-tua tak ada tuan-tuan sekalian. Sebab tua ni tak nikmat. Nikmat ke tua tuan-tuan sekalian? Tak nikmat. Makan jambu batu pun tak boleh. Kalau makan dodol dengan gigi-gigi tanggal masuk sekali tuan-tuan sekalian. Sebab dah longgar. Dia tak nikmat. Yang nikmat ni orang muda, umur sweet 17, 17 tahun tu kan nikmat tuan-tuan sekalian. Apa yang tak dimakannya tuan-tuan sekalian? Batu digigitnya, jambu batu, besi ditelannya, belimbing besi, paku pun sama juga tuan sekalian, pucuk paku, semua yang keras-keras pun dia boleh makan. Semua gula-gula apa semua. Tapi bila dah berusia tuan-tuan sekalian kan, nak makan gula lebih sikit takut kencing manis.
Semua mana dah tak berapa nak nikmat lah tuan-tuan sekalian ya. Nikmat kat dunia ni sifatnya sementara. Tapi di dalam syurga kekal abadi. Sebab tu semua umurnya muda-muda. Yang tua-tua nanti dekat dalam syurga pun jadi muda tuan-tuan sekalian. Ya balik muda tau. Mudanya kekal. Sebab muda ni yang best tuan-tuan sekalian. Ngorak dulu masa muda ke masa tua tuan-tuan sekalian? Masa muda. Tua-tua macam ni petik jari. Ada yang datang lagi? Belum tentu sekalian. Muda dulu petik jari satu bah datang. Jadi antara nikmat yang orang sebut dalam syurga tu bidadari. Selalu orang bidadari saja tu sekalian. Tapi dalam satu hadis disebutkan ketika mana orang dalam syurga ni sedang bermesra dengan bidadari, tiba-tiba terpancar satu cahaya tu sekalian. Cahaya apa? Cahaya daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Terus orang tinggalkan bidadari itu sekalian. Itulah nikmat paling besar dalam syurga, dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu golongan yang dapat melihat wajah Allah ialah orang yang berpuasa. Tapi puasa betul-betul lah tuan-tuan sekalian. Bukan puasa asal tak makan tak minum tapi ngumpat boleh tahan lagi tuan-tuan sekalian. Puasa tapi rasuah tak tinggal tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jangan main-main. Puasa salah satu tujuan untuk membentuk orang bertakwa. Kan la'alakum tattaqun. Takwa ni tuan-tuan sekalian, kalau kita buka dalam kitab tafsir ni dia punya penjelasan panjang lebar tuan-tuan sekalian ya. Cuma Dr. Yusuf Qardawi ada menggariskan tuan-tuan sekalian ciri-ciri takwa secara ringkas. Apa ciri-ciri takwa ni? Satu tuan-tuan sekalian, orang yang bertakwa dia akan lakukan semua yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Makna perkara suruhan ini beres, buat dulu tuan-tuan sekalian. Sembahyang, puasa, zakat, haji, apa lagi, berbuat baik kepada ibu bapa, memberi nafkah kepada anak isteri, berbuat baik dengan jiran tetangga. Ini benda yang baik-baik ni, buat semua yang wajib-wajib ni ya. Baru ditambah dengan yang sunat-sunat. Yang keduanya, meninggalkan perkara-perkara maksiat, meninggalkan perkara-perkara as-sayyi'ah, benda yang buruk, yang jahat, semua tinggal tuan-tuan sekalian. Kata Dr. Yusuf Qardawi, kalau orang itu masih lagi melakukan kejahatan, sekalipun kebaikannya banyak, sembahyang berjemaah tak tinggal, tapi benda maksiat pun buat juga, dia belum lagi jadi orang yang bertakwa. Kerana apa? Kerana perkara baik ni semua orang boleh buat. Orang baik pun buat, orang jahat pun buat tuan-tuan sekalian. Orang rasuah kan sembahyang tarawih juga tuan-tuan sekalian. Penyamun iktikaf di Masjidil Haram 10 hari yang terakhir tuan-tuan sekalian. Ada tak? Ada penyamun tuan-tuan sekalian pergi. Tak tahulah daripada negara mana. Saya ada tengok gambar dia tuan-tuan sekalian dekat Masjid Nabawi apa semua. Dia terkenal lah orang istilah penyamun tu pasal dia buat salah laku kat dalam negara dia. Tapi tiap-tiap 10 hari yang terakhir, tiap-tiap tahun tuan-tuan sekalian berada di Masjidil Haram. 30-40 tahun tuan-tuan sekalian qiyamul lail 10 hari terakhir, tapi perangai tak ubah juga tuan-tuan sekalian. Pelik. Sepatutnya orang ni kalau dia beribadah, ibadahnya mampu untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi kalau dia beribadah tapi dia masih jahat lagi, berarti dia bukan lagi ibadah yang betul tuan-tuan sekalian. Itu adalah namanya istidraj. Istidraj ni dia buat benda tu tetapi dia masih lagi buat kejahatan, tambah sesat daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertakwa ni mesti buat baik, yang dilarang tinggal. Tambah yang ketiga ada sifat muraqabah. Muraqabah makna apa? Dia sentiasa merasa dirinya dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa dirinya sentiasa dipantau oleh malaikat. Ni keadaan kiri ikut. Jadi bila dia yakin ada malaikat, ada Tuhan, dia tak buat benda salah tuan-tuan sekalian. Walaupun orang tak nampak tuan-tuan sekalian. Misalnya semalam tuan-tuan sekalian ada orang dia kata nak Ustaz, kami nak lantik Ustaz jadi apa nama ni, sole distributor untuk jual air zam-zam di Malaysia. Tapi kena ambil satu kontainer 40 kaki. Bayar berapa tuan-tuan sekalian? Bayar 14,000 berapa? Kemudian 14,000 lah, sorry. 240,000. 240,000. Lepas tu kata dia, nanti nak masuk lalu Johor, itu kena bayar pula 40,000 dekat custom tu. InsyaAllah pasti masuk, kata dia. Saya tanya yang 40,000 kat custom tu ada resit ke tak ada resit? Oh yang tu tak ada resit Ustaz. Tengok tu sekalian, tak ada resit. Maknanya apa tu sekalian? Under table tu sekalian, bawah. Jadi macam mana tu sekalian? Sebab saya tahu tu sekalian. Jadi bila dia orang kata ada permit mula-mula tu, saya kata tak mungkin. Sebab air zam-zam adalah bahan larangan tu sekalian untuk diekspor dan diimport. Tabung haji pun tak benarkan, kerajaan Saudi pun tak benar tu sekalian. Jadi macam mana kita boleh nak bawa ke dalam Malaysia? Saya cakap dengan Ustaz Uda tu, Ustaz jangan Ustaz kata bahaya.
Bahaya apa? Satu, kita dah bayar, tiba-tiba sok kena rampas. Satu hal. Lepas tu Ustaz, saya kata, dia ni suka kalau tengok ustaz buat salah laku. Tangkapnya ustaz kat depan-depan, letak gari, Ustaz Uda Kasim dan Ustaz Azrul menyeludup air zam-zam. Sudah itu. Yang duit hilang tu tak ada apa, tapi maruah hilang ni satu hal tu sekalian. Nak pulihkan balik kepercayaan orang pada kita apa semua. Tapi tengok, boleh ada bulan-bulan Ramadan idea macam tu sekalian. Memang pegawai-pegawai korup kat dalam negara kita di ramai tu sekalian. Betul. Saya bawa pakaian tu sekalian daripada Thailand. Beli pakaian untuk uniform student kita. Sampai di Rantau Panjang, bukan Rantau Panjang, apa? Pegala Kubur. Pegala Kubur ditahan oleh custom tu sekalian. Dia kata, "Encik ni bawa barang banyak, kena cukai." Saya kata, "Ini untuk budak-budak sekolah tahfiz. Cukai juga ke?" Cukai, dia kata, "Sebab baju dah siap sebenarnya kena cukai." Okey, cukailah. Berapa cukai ni? Cukai ni kalau ikut banyak ni lah kata dia. Banyak tu sekalian ya. Dia ikut harga kita bawa barang tu, dia ada berapa persen itu. Banyak ni. Diskaun boleh tak? Tak apa. Sekolah tahfiz ni saya bagi diskaun lah ya, kata dia. Nanti encik bayar sekian, kata dia. Tapi yang masuk resit separuh je tau. Habis separuh ni? Separuh tu kami punya, encik, kata dia. Ada macam tu tau tuan-tuan sekalian. Lain kali kalau encik nak bawa lagi, encik ambil telefon saya dulu, saya tunggu sini ya. Apa hal tu sekalian? Itu baru tu sekalian. Banyak lagi. Dekat dalam negara kita ni salah laku yang berbentuk macam ni lah. Tu belum kira lagi pindahkan bukit. Saya istilah pindah bukit tu sekalian. Bukit belakang sekolah saya habis tu sekalian lah, tinggal separuh. Dulu tinggi tu, tinggal separuh. Pasal apa? Nak tambak satu tempat buat kilang tu sekalian. Tapi masalahnya dia bolehlah nak ambil kan, tapi ikutlah betul-betul prosedur pejabat tanahnya semua. Tapi bila tanya banyak tak lepas tu sekalian. Tapi dia duk angkut juga. Kita duk marah tu sekalian, orang Cina gini. Orang Cina tu sekalian sampai mati pertahan bukit. Tuan tengok tu dekat Meru, dekat mana kan? Dia duk kat kubur tu, kubur jadi bukit sampai bila-bila tu sekalian. Orang Melayu belum mati, kubur habis dah. Tengok, kita ni kadang suka menyalahkan bangsa lain, menyalahkan orang lain. Sedangkan kita sendiri tu sekalian tidak amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dalam satu hadis disebutkan, "Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Sama macam tadi juga, barang siapa yang menghayati malam hari raya Aidil Fitri dan malam hari raya Aidil Adha dengan amal ibadah, sedang ia mengharapkan keredaan Allah Ta'ala semata-mata, hatinya tidak akan mati pada hari kiamat sebagaimana matinya hati orang-orang yang kufur ingkar pada hari itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ajari anak-anak kita daripada sekarang untuk sama-sama menghidupkan malam hari raya. Jadi nanti Isyak datang, kita bertakbir, bertahmid ramai-ramai di masjid. Bahkan tahun ni dibenarkan pula kita bertakbir daripada rumah ke rumah, tuan-tuan sekalian. 2 tahun kita tak dapat, tuan-tuan sekalian. Sedih betul 2 tahun lepas, tuan-tuan sekalian kan. Nak takbir tak boleh daripada rumah ke rumah, nak pergi ziarah tak boleh, ada yang sampai kena saman polis, tuan-tuan sekalian. Tapi tahun ni bebas, pergilah ya. Jadi pastikan, tuan-tuan sekalian, nanti hari raya anak-anak kita bawa pergi berziarah kaum keluarga kita, tuan-tuan sekalian. Hari ini cabaran kita besar, tak macam dulu, tuan-tuan sekalian. Ni binatang ni, tuan-tuan sekalian ni. Ini satu hal ni. Kadang-kadang anak-anak kita ajak ziarah tak mau. Long, jom kita pergi ziarah rumah pak saudara kau. Tak apalah, mak pergilah dengan abah kata dia. Long tak pergi mana-mana, duduk rumah je insya-Allah, tak ke mana-mana. Tapi duduk rumah tapi dengan ni, tuan-tuan sekalian. Ini masalah. Tu yang akhirnya tak kenal saudara mara, tuan-tuan sekalian. Tak macam orang-orang tua kita dulu bawa, tuan-tuan sekalian. Saya, mak mentua saya cerita tu sekalian, masa tu saya belum kahwin lah, masa adik-beradik ipar tu masih kecil-kecil. Tu arwah ustaz tu, saya bapak mentua saya tu, bawa je sekalian daripada lepas subuh sampai pukul 1 pagi tu sekalian. Pergi. Kau pergi dekat Sabak Bernam tu, pastikan satu hari tu daripada Sungai Besar sampai Bagan Datuk tu sekalian. Habis semua keluarga, mesti pergi. Engkau letih, kau tidur dalam kereta. Yang penting pergi ke rumah saudara mara tu sekalian. Hari ni kita kadang-kadang anak-anak tak mau pergi tu sekalian, sebab dilekakan dengan makhluk ni tu sekalian. Duduk kat rumah main ni. Satu lagi tu sekalian, bila kita ziarah ataupun orang ziarah rumah kita, kurangkanlah main handphone tu sekalian. Ya. Ini ada orang datang, kau sihat ya? Anak kau berapa sekarang? Anak
Ada yang masuk ini dah dapat menantu ke? Tapi mata kejap-kejap tengok handphone tu sekalian. Tak boleh. Bila kita kat rumah ada tamu datang, handphone tutup sekalian, jangan tengok dulu. Bukan lama tetamu tu paling-paling setengah jam begitu kan. Lainlah kalau ada benda penting sangat, kalau ada benda penting begitu. Kejap ya, saya ada urusan ni. Sikit-sikit je. Sebab apa tu sekalian? Sedangkan kita tengah wirid, baca Quran, zikir tu sekalian, tiba-tiba ada tetamu datang, hendaklah kita tinggalkan zikir wirid kita tu sekalian untuk menghormati tetamu, apatah lagi cuma nak main handphone tu sekalian. Handphone itu sekalian menggila betul lah tu sekalian sekarang ni. Tuan-tuan pergi pasar, pergi kedai makan, cuba tengok ujung minggu. Kalau bukan bulan Ramadan lah. Dulu tu sekalian kat kedai makan tu, ya Allah meriah, bising. Sekarang tak ada, senyap. Masing-masing ketak. Sampai isteri tu pun tak tahu suami dia chatting dengan isteri yang keberapa tu sekalian. Jangan main-main. Kita tak tahu asyik chatting. Yang paling dahsyat ada pula mak bapak pun ketagih dengan handphone itu tu sekalian. Main game, apa nama tu? Alat game yang perang-perang tu sekalian. Tak, aku tak erti, tak main pasalnya, tak tahu. Dia boleh berperang suami isteri tu sekalian. Udahlah, itu zaman kanak-kanak kita dah tua-tua bangka ni, tak payahlah tu sekalian. Tapi memang benda ni dahsyat tu sekalian. Baru ni ada satu sepasang suami isteri datang mengadu tu sekalian, hanya kerana anak dia tu sekalian ketagih dengan Ultraman. Ketagih dengan Ultraman. Kat rumah tu asyik Ultraman je tu sekalian. Lepas tu beli tu sekalian, order pakaian Ultraman. Saya tanya dengan dia, boleh terbang ke? Beli. Helmet Ultraman. Bukan murah tau tu sekalian, mahal-mahal. Lepas tu dia cerita, pernah ustaz, anak saya, dia pergi ni pameran Ultraman di Mid Valley. Kan Mid Valley tu kan ada Ultraman lah, kartun macam-macam. Daripada Jepun tu sekalian. Anak dia curi-curi pergi. Sekali dia pun pergi tengok tu sekalian, tengok anak dia pergi mana, ada kat situ. Ya Allah, dia kata, aku ingat budak-budak je, rupanya ada orang tua bangka pun tu sekalian, duk ketagih dengan Ultraman ni. Sampai budak tu sekalian sanggup curi mesin kad ATM. Kalau boleh curi mesin tu sekali dibawa. Kad ATM mak dia tu sekalian dicuri. Sebab apa? Nak keluarkan duit, nak beli tu sekalian. Pakaian Ultraman lah, apa semualah. Sampai macam tu sekali tu sekalian. Ni dahsyatnya. Jadi kita pastikan tu sekalian, makhluk ni kalau ada di tangan kita pun kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Anak-anak kita ajari tu sekalian. Contohnya kalau anak kita suka nak main, kita carikan dia tu sekalian permainan yang berbentuk pendidikan. Saya pergi rumah satu sahabat tu sekalian di Parit Bunta baru ni tu sekalian. Dia orang kaya tu sekalian, dia tokek ayam. Saja nak belajar, tanya tentang ayam, ladang ayam apa semua, pergilah sana. Masuk rumah tu sekalian, pasang Al-Quran. Budak kecil seorang tu sekalian, dia ikut ngaji. Tak lama tu dia apa nama ni, dia datang kat kita. Saya tanya, ada apa? Pakcik, soal saya tadi. Soal apa? Soal tentang matematik. Dia suka tu sekalian. Rupanya dia buka internet tu, dia hafal sepir apa. Tuan-tuan tanyalah dia tu sepir berapa. Dia boleh jawab budak tu. Budak kecil tu sekalian. Saya tanya, bang macam mana ajar dia hafal sepir? Dia usah hari-hari, dia ada waktu, saya dah tentukan sekian waktu berapa jam untuk dia main handphone ni, matematik saja. Nanti 1 jam untuk dia bahasa Inggeris saja. Dia main lah apa pun, tapi saya guide lah kata dia mana yang bagus untuk dia. Budak tu cakap, putih, kampung Parit Bunta tu sekalian. Jangan main-main. Bukan duk salam, buat duk salam ni biasa kalau orang cakap putih kan. Tapi macam tu, maknanya kita guide anak-anak kita. Kalau nak gunakan ni, kita mesti tengok apa yang beri manfaat tu sekalian. Sebab handphone dia suka ada cepat. Tuan-tuan tahu, saya pun terkejut. Anak saya yang umur 4 tahun, berapa tu? 4 tahun. Yang kecil tu je. Bukan 4 tahun, sorry, 3 tahun. 3 tahun. Saya balik-balik rumah, hi daddy. Alamak, bila pula jadi anak orang putih ni? Lepas tu kalau dia marah, dia cakap orang putih tu sekalian. Saya tanya mak dia, siapa ngajar dia orang putih ni? Handphone tu lah bang, kata dia. Dia duk tengok ada kartun lah apa semua tu. Tapi bagus dia kata, yang dia duk pilih tu, mak dia tolong pilih kata tu sekalian. Cakap orang putih. Sekarang ni, hi daddy. Ni kan balik tu, assalamualaikum, dia dah, hi daddy. Kata dia, daddy dah aku tu sekalian. Padahal tak pernah aku ajar dia panggil aku daddy. Tapi mana nak cerita macam tu, benda-benda macam ni, budak-budak dia cepat tu sekalian. Jadi kita ajar dia yang betul. Baik, menyambut hari raya dengan takbir. Umat Islam digalakkan menyambut hari raya Aidilfitri dan Aidiladha dengan takbir dan tahmid sebagai tanda kesyukuran pada hari yang baik dan bulan yang baik itu. Ini diterangkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu a'yadakum bitakbir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, hiasilah hari-hari raya kamu dengan bertakbir. Yang tu kita takbir, banyakkan takbir daripada malam. Start sampailah imam naik atas mimbar. Lepas tu sudah tidak disyariatkan, makna tidak disunatkan untuk kita bertakbir lagi. Cuma imam kalau boleh janganlah datang cepat-cepat itu sekalian ya. Imam ni kalau boleh dia 5 minit ke sebelum sembahyang raya ataupun lambat sikit pun tak apa. Dia datang untuk sembahyang pun tak apa. Kesian makmum tu sekalian. Sebab imam ni bila dia masuk saja tu sekalian, malaikat tutup kitab dah tu sekalian. Tak ada catat. Jadi siapa yang lambat tu nasib lah ya, nama tak ada tahu tu sekalian. Esok ke akhirat tengok-tengok, alamak, mana saya punya ibadah pagi raya tu. Jumaat sama juga tu sekalian. Sebab tu jangan lambat-lambat tu pergi masjid. Kalau lambat, imam dah lepak depan tu, malaikat tutup dah tu sekalian, dah tak ada tulis lagi dah. Ini kita pula suka lambat-lambat, tak apalah. Ini Ramadan alhamdulillah, sembahyang raya pun sembahyang Jumaat pun ramai orang cepat masuk. Tapi kalau tak raya, tak puasa, sibuk dengan makan apa semua. Sebab tu kalau masjid-masjid atau surau Jumaat yang ada orang berniaga, imam kat atas mimbar tu kena bagi tahu tu sekalian. Woi, orang kat luar berhenti berniaga. Kena bagi tahu. Tidak dia relax je berniaga tu sekalian. Padahal berniaga lepas azan Jumaat itu hukumnya adalah haram tu sekalian, tak boleh lagi dah. Yang beli pun sama, bukan setakat yang jual, yang beli pun haram, tak boleh beli. Tapi tuan-tuan tengok banyak kan tempat-tempat yang ada jual beli ketika mana azan dah dilaungkan tu pada hari Jumaat. Jadi ini kita kena selalu bagi peringatan. Bimbang nanti kita syok tu sekalian, yalah memang tak pernah tinggal sembahyang Jumaat. Tapi bila mati tu sekalian tak ada, kosong. Pasal apa? Pasal dia duduk kat luar lagi tu sekalian, imam dah naik atas mimbar dah. Jadi kita pastikan tu sekalian benda-benda seperti ini. Sebaliknya orang-orang yang kufur ingkar, hatinya mati hampa dan kecewa pada hari itu kerana dimurkai oleh Allah dan ditimpakan dengan seburuk-buruk balasan. Hadis ini juga menggalakkan kita agar kita terus memperbanyakkan amal ibadah pada hari raya. An Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zayyinul aidaini bitahlil wat takbir wat tahmid wat taqdis. Dari Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, hiasilah kedua-dua hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha dengan tahlil. Satu, banyakkan tahlil tu sekalian. Jadi tahlil ni jangan tunggu ada kenduri tahlil baru tahlil. Tahlil ni la ilaha illallah, bacalah banyak-banyak bila-bila waktu saja tu sekalian. Sambil berjalan nak balik rumah, tak ada kawan sembang, tahlil lah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak perlu kuat-kuat sambil jalan la ilaha illallah, la ilaha, tak payah. Dalam hati pelan-pelan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita niatkan pahalanya sampai kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. InsyaAllah sampai itu sekalian. Kemudian banyakkan bertakbir, bertahmid dan mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Menurut huraian para ulama juga, takbir hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha hukumnya sunat dan lafaznya seperti berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tuan-tuan pun hafal dah. Cuma takbir kita ni beza sikit tu sekalian dengan orang Arab. Orang Arab dia takbir kemenangan. Kita ni takbir kesedihan tu sekalian. Kan orang Melayu takbir kan sedih tu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lepas tu pula pasang lagu Dendang Perantau tu sekalian. Lepas tu tak boleh balik kampung pula, menangis dia tu sekalian. Kami dulu di Mesir tu sekalian, masa di Mesir. Di Mesir ni kita orang sembahyang raya tak sekali dengan Arab. Arab ni kat masjid penuh, kat padang jadi habis orang Arab keluar daripada masjid, kita sewa satu masjid khas untuk orang Melayu saja tu sekalian. Jadi semua pelajar Malaysia kan ramai dekat Cairo tu sekalian. Jadi sembahyang orang Melayu je. Bila kita bertakbir, Arab-Arab datang tu sekalian. Arab tu tengok apa hal orang Melayu ni, takbir dia sedih sangat tu sekalian, menitis air mata. Orang Arab dia takbir kemenangan. Dia lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Ganas sikit tu sekalian. Pasal apa? Takbir kemenangan. Menang dapat lawan hawa nafsu, menang dapat lawan syaitan tu sekalian. Sepanjang bulan Ramadan dapat beribadah. Menang.
Kita sedih betul tuan-tuan sekalian ya. Tak apalah, dah lagu orang Melayu macam tu, nak buat macam mana. Kalau tuan-tuan tukar lagu kan pelik pula jemaah tuan-tuan sekalian. Ada apa hal pula imam ni tiba-tiba tukar dia punya apa nama ni, rentak lagu dia. Tak syahdu. Itu ikutlah ya. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, ada beberapa perbincangan berkaitan dengan masalah tempat solat ya. Masalah ini berpunca daripada beberapa buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan solat di padang. Mana lebih baik tu sekarang, solat di padang ataupun di dalam masjid ya. Macam baru ni sembahyang tarawih, dibangkitkan pula. Mana lebih afdal orang perempuan sembahyang tarawih di rumah ataupun di masjid? Jadi ada satu orang tu dia jawab, dia kata afdalnya di rumah berdasarkan hadis asal Rasulullah. Memang hadis Nabi disebut tu, orang perempuan ni sembahyang sunat dia afdal di rumah, dan lebih afdal lagi di dalam biliknya kalau di dalam rumah. Tetapi tuan-tuan kena tengok juga hadis-hadis lain yang berkaitan dengan soal fitnah dan juga soal aman. Ya? Jadi kalau negara tu dalam keadaan aman, tak ada masalah orang perempuan nak datang masjid surau tuan-tuan sekalian. Ya? Esok tak ada orang datang langsung pula masjid tu sekalian. Semua duduk kat rumah ya. Macam tu juga sembahyang raya. Sembahyang raya ni memanglah tuan-tuan sekalian Nabi buat di padang. Ya? Tetapi ketika itu kita kena faham tuan-tuan sekalian. Satu, situasinya ialah masjid kecil tuan-tuan sekalian. Yang keduanya orang ramai dan untuk meraihkan anak-anak dan orang perempuan. Sebab sembahyang raya ni suruh ajak sekali orang perempuan, kanak-kanak. Orang perempuan tu dia haid tak haid datang tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kat dalam masjid, orang perempuan tak boleh masuk masjid tuan-tuan sekalian. Maka ketika itu dibuat di luar. Tapi hari ni kita masjid besar-besar tuan-tuan sekalian. Dan negara kita pula banyak hujan tuan-tuan sekalian. Sampai banjir lagi tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita sembahyang kat luar tiba-tiba hujan kalang kabut. Jadi tak ada masalah untuk kita buat di dalam masjid ya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitri wal adha ila al-musalla fa awwal shay'in yabda'uhu bis-salah thumma yansarifu fayaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tanah lapang. Ni Rasulullah dulu ke tanah lapang pada hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Maka perkara yang mula-mula dilakukan oleh baginda ialah mengerjakan solat hari raya. Jadi solat dulu baru khutbah. Dia berbeza dengan sembahyang Jumaat, khutbah dulu baru sembahyang. Kemudian setelah selesai solat, baginda bangun menghadap orang ramai untuk berkhutbah, sedang mereka tetap duduk dalam saf masing-masing. Jadi masing-masing duduk dalam saf, jangan bangun dulu tuan-tuan sekalian. Ini mentang-mentang lah dengan khutbah tu tak wajib tuan-tuan sekalian, dia pun bangun pergi berpusing kat luar sana ambil gambar. Kat sini tak nampak, tuan-tuan pergi masjid negeri, pergi masjid negara tuan-tuan sekalian. Ramai orang yang ketika khutbah keluar sibuk mengambil gambar tuan-tuan sekalian. Nantilah bukan lama pun, paling-paling khutbah tu dalam setengah jam tuan-tuan sekalian kan. Awak nak bergambar tu bertahun boleh gambar tuan-tuan sekalian. Ni sibuklah nak gambar, nak menggayakan pakaian apa semua. Dengan baju kebarung lah. Dulu asalnya kebaya, lepas tu pakai baju kurung, dikawinkannya baju tu jadi kebarung. Orang Melayu ni pelik-pelik ya. Lalu baginda menasihati mereka dan berwasiat supaya mereka sentiasa bertakwa. Jadi tujuan tadi sembahyang khutbah tadi untuk menasihati tuan-tuan sekalian kepada jamaah. Sebab kadang-kadang ada orang yang tuan-tuan sekalian ibadahnya tak berapa tepat. Jadi melalui mimbar itulah dapat dinasihati balik tuan-tuan sekalian. Contoh kita kan, ada orang tuan-tuan sekalian beribadah sepanjang bulan Ramadan, baca Quran, pergi masjid apa semua, tapi nanti lepas raya tak baca Quran lagi, tak datang masjid lagi. Tu nak kena ingatkan. Kun rabbaniyun fala takun ramadaniyun. Jadilah anda hamba kepada Tuhan, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Mana hamba Ramadan? Kamu buat ibadah, kita buat ibadah semata-mata kerana Ramadan, baca Quran kerana Ramadan. Kalau tak Ramadan kita tak baca Quran. Tu kita buat kerana apa? Kerana Ramadan. Jadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Ta'ala. Jadi mimbar menasihati supaya kita sentiasa meneruskan kebaikan-kebaikan kita selepas daripada hari raya. Jangan cuma bulan Ramadan saja ya. Ini tuan-tuan sekalian, orang kita pelik, dulu masjid dikunci marah. Apalah masjid pun tutup. Padahal PKP tuan-tuan sekalian, ada yang marah-marah, tapi bila masjid buka tak datang pun. Sama je, yang datang sama je aku tengok daripada dulu sampai sekarang. Yang baru-baru tak pun nampak ya. Sama juga sembahyang tuan-tuan sekalian.
Sembahyang dah bagi tahu, dah tak ada penjarakan, tak ada penjarakan. Kalau tak ada jarak maknanya rapat, tuan-tuan sekalian. Tapi yang dirapatkan cuma sejadah, orangnya tak rapat-rapat. Ini macam mana ni sembahyang ni, tuan-tuan sekalian? Banyak tempat saya tengok sembahyangnya renggang lagi, tuan-tuan sekalian. Mana boleh? Dia, tuan-tuan sekalian, waktu pandemik dulu okey, tuan-tuan sekalian. Kita renggang-renggang sebab ada darurah. Tapi tuan-tuan kena faham dalam kaedah fiqh, ad-darurah tu qadar biqadriha. Darurah tu dia ada kadar dia, tuan-tuan sekalian. Bukan sebut darurah ni sampai bila-bila, tak. Sebab sekarang dah diumumkan endemik, bukan pandemik lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi boleh dah rapat-rapat. Ya? Kalau ada yang melarang berarti dia langgar, tuan-tuan sekalian, ketetapan syariah. Tak boleh. Ya? Ini ada lagi yang tak bagi rapat. Jangan rapat-rapat ni arahan. Arahan siapa? Ha? Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Kena rapat dah sekarang ni sebab tidak ada penjarakan. Kata tu jalan tar punya gambar, tuan-tuan sekalian. Begini lagi, tuan-tuan sekalian. Jam. Tak ada apa pun. Nanti sembahyang pula jarak-jarak lagi, tuan-tuan sekalian. SOP solat ni, tuan-tuan sekalian, kena ni bahu bertemu bahu. Tu ya. Tapi kita masih lagi jarak. Jadi mulai hari ni kalau boleh tolong tuan-tuan sekalian, jangan jarak-jarak lagi. Nanti kalau tidak payah ke akhirat nak jawab. Ya, tengok apa sebab pahala tak maksimum. Rupanya masih lagi, tuan-tuan sekalian, tak ikut ya arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dia gini tu, dia darurah ni ada kadar dia. Contohlah kalau tuan-tuan pergi memburu di hutan, tiba-tiba entah macam mana salah hutan masuk hutan babi, tuan-tuan sekalian. Makanan habis, sesat pula, tuan-tuan sekalian, tak jumpa jalan balik. Tak ada makanan dah, lapar ni nak makan apa? Makan babi lah, tuan-tuan sekalian. Tapi kadarnya apa? Untuk sambung nyawa, bukan sampai sendawa, tuan-tuan sekalian. Sebab sedap juga babi ni. Dia tak pernah dapat makan ni, peluang ni darurah. Tak boleh. Dia bukan sampai macam tu. Kadarnya dah selesai dah darurah tu, dah kena tinggal benda tu. Macam kita lah, dah habis dah darurah tu, dah tak ada dah tak ada masalah lah. Dah endemik. Kalau kat luar kat mana boleh rapat, pasal apa kat Masjid Surau ni masih lagi nak duduk jauh-jauh, tuan-tuan sekalian? Ya, rapat boleh ya? Tak berani lagi. Suka hatilah, tuan-tuan sekalian, saya tolong sampai je. Tapi kalau kita tak nak juga, nasiblah kita rugilah, tak dapat pahala yang maksimum, tuan-tuan sekalian. Rugi kita. Menurut huraian para ulama, sembahyang hari raya Aidilfitri dan juga Aidiladha boleh dikerjakan di tanah lapang dan boleh dikerjakan di masjid. Tetapi kalau di Mekah, maka Masjidil Haram lebih afdal dengan tiada khilaf lagi. Jadi kalau di Masjidil Haram, lebih baik di masjid lah. Pasal dalam masjid, tuan-tuan sekalian, di Masjidil Haram, dia setiap kali kita sembahyang 100,000 kali ganda daripada sembahyang di tempat lain. Itu yang ada jumpa tu, tuan-tuan sekalian. Saya ada jumpa orang Sabah satu, Indonesia satu. Dia cerita, bagus juga cerita dia. Dia kata, saya ustaz kalau kat tanah air tak sembahyang. Pasal apa? Saya kan tiap-tiap tahun pergi umrah. Satu waktu sembahyang 100,000 kali ganda. Satu hari 5 kali kat Masjidil Haram. Berapa? 500,000 kali ganda satu hari. Seminggu, kalau saya duduk di sini 2 minggu ustaz, cover 1 tahun tak sembahyang kat kampung tau. Nanti dia balik tak sembahyang, tahun depan datang balik. Ini matematik yang salah, tuan-tuan sekalian ya. Dia bukan kira macam tu. Kalau gitu syok lah, tuan-tuan sekalian, pergi Masjid Mekah setahun 2 kali ke apa semua, dah tak payah sembahyang sampai mati, tuan-tuan sekalian. Syok lah macam tu ya. Itu kiraan yang tak betul. Sebaliknya kalau di tempat lain, maka ada ulama yang mengatakan lebih afdal mengerjakannya di tanah lapang. Ini pendapat. Kat tempat lain afdalnya di tanah lapang. Macam tadilah, sebab kita nak raikan orang-orang perempuan, kanak-kanak ya. Dan ada pula yang mengatakan lebih afdal mengerjakan di masjid. Itu bergantung kepada keadaan masing-masing, tempat masing-masing, tuan-tuan sekalian. Dan di Masjid Surau ni, tuan-tuan sekalian, kalau boleh, kalau masjid tu besar ya, untuk kita meraikan kaum wanita, anak-anak ya. Kalau boleh buat satu sudut, tuan-tuan sekalian. Kalau macam di Turki tu dia ada tempat tempat main anak-anak. Biarlah anak-anak main di situ. Jadi ada yang jaga ya, mak bapak boleh dengar khutbah dengan baik, tuan-tuan sekalian. Ya. Masjid-masjid ni kena ada dah, tuan-tuan sekalian. Kita punya tempat lapang macam ni kan, beli meja pingpong, tuan-tuan sekalian. Biar anak-anak kita cuti-cuti main pingpong kat masjid. Dia tak ada berkeliaran tempat lain. Kalau Masjid Surau ni nak didik budak-budak senang. Masuk waktu je, okey, dah masuk waktu, main sini soang, azan. Azan pula sedap sikit, puji sikit. Kau punya azan kelas lah macam azan Mekah. Balik dia pergi sekolah, cerita kat kawan, esok lagi ramai kawan dia datang Masjid Surau, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dekat padang bola tu, tuan-tuan sekalian, dah masuk waktu, dah azan maghrib, dah main bola lagi. Oi, berhenti dah maghrib. Sikit lagi kata peluh. Belum berhenti peluh. Tunggu peluh berhenti pula tu sampai isyak, tu sekalian. Maghrib tak sembahyang dah. Jadi gunakan Masjid Surau ni juga tempat untuk kita nak mendidik anak-anak kita. Ya.
Ya. Kalau di Turki dia dah start buat tuan-tuan sekalian. Saya difahamkan kawan-kawan yang pergi Turki, ada masjid-masjid yang dia memang sediakan satu sudut untuk kanak-kanak bermain. Jadi waktu ada kuliah-kuliah ya, mak bapak masuk, jadi tak ada gangguan. Lepas tu disediakan pula orang yang jaga budak-budak tu. Upahlah sikit tuan-tuan sekalian kan. Ahli Korea kita, orang perempuan yang mana tak ada kerja ataupun yang kehilangan pekerjaan, tolong jaga budak-budak tu, bagi upah sikit berapa puluh, RM50 ke ya. Supaya maknanya dalam kita mendidik yang dewasa, anak-anak tu pun kita biasakan datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, sembahyang hari raya hendaklah dikerjakan di tanah lapang. Memanglah mazhab Hambali Hanafi ni dia beza sikit dengan kita. Kerana Rasulullah SAW semasa hayatnya telah berkekalan mengerjakannya di tanah lapang. Maknanya Nabi dulu masa hidup sembahyang raya memang buat di padang. Kecuali sekali sahaja bagi dia mengerjakan di masjid disebabkan oleh hujan. Jadi ada berlaku hujan, buat di masjid. Oleh itu makruh hukumnya jika mengerjakan solat hari raya di masjid dengan ketiadaan uzur. Kecuali Masjidil Haram di Mekah, maka mengerjakannya di situ lebih afdal. Ini pandangan mazhab lainnya, bukan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i pula, lebih afdal mengerjakan solat hari raya di masjid jika masjid sebuah kampung itu luas dan dapat menampung sidang jamaahnya, kerana masjid ialah sebuah tempat yang mulia sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Tentang amalan Rasulullah SAW mengerjakan solat hari raya di tanah lapang di sepanjang hayatnya, demikian juga yang telah dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka itu ada sebab-sebabnya, dan sebabnya itu ialah masjid Nabi di Madinah tidak dapat menampung sidang jemaahnya yang terlalu ramai. Itu saya sebut tu, dia kena tengok keadaan. Jadi hukum fiqah ni tuan-tuan sekalian dia fleksibel. Dia juga meraihkan suasana tempat, adat budaya setempat, semua kena raikan. Kita tak boleh tengok satu tempat tu gini, oh haram hukumnya, tak boleh ya. Sebab tu macam Imam Syafi'i tu sekalian, dia ada qaul qadim, qaul jadid. Pandangan awal, pandangan yang kemudian. Yang awal masa di Iraq, yang kemudian masa di Mesir. Satu isu tapi hukumnya berbeza disebabkan oleh suasana tadi tu sekalian. Imam Syafi'i tu sekalian, dia menganjurkan kita memang kalau sembahyang baca kunut subuh. Tapi sepanjang dia berada di Iraq, dia tak baca kunut tu sekalian. Sebab apa? Menghormati mazhab tempat itu dan juga adat setempat orang di situ tu sekalian. Sebab tu bila kita pergi satu tempat, kita kena tengok masyarakatnya macam mana. Bukan kita datang bawa hukum baru tu sekalian. Oh ini tak boleh, ini dalam kitab begini, tak boleh. Sebab kita kena meraihkan suasana masyarakat setempat itu. Mungkin ada keperluan-keperluannya, macam kita dalam negara kita tu sekalian. Kita baca Yasin malam Jumaat misalnya. Ada orang kata bid'ah apa semua. Dia tak betul yang kata bid'ah tu sekalian. Sebab apa? Dia tak melihat masyarakat macam mana. Kita baca Yasin malam Jumaat tu sebab mbah-mbah kiai kita dulu tu, siapa pak kiai tu, dia dah fikir dah. Umat akhir zaman ni kalau tak diajar baca Yasin malam Jumaat, alamat tak baca Quran langsung lah seminggu. Betul tak tu sekalian? Ramai orang tak baca Quran, tapi kalau baca Yasin malam Jumaat, datang dia tu sekalian, alhamdulillah. Kan? Macam tu juga zikir lepas sembahyang tu sekalian. Kalau tak adalah sembahyang dengan imam, tak ada zikir dah. Assalamualaikum, assalamualaikum, paling astagfirullah 3 kali, cabut lari dah. Tapi bila kita ada imam kat depan, kita sama-sama berzikir tu sekalian, alhamdulillah, untuk kita didik. Yang kita dulu pun hafal wirid tu sekalian, bukan kita ambil buku apa kita hafal, tak. Kita hafal wirid ni pasal duduk belakang imam lah tu sekalian kita hafal ni. Macam tu jugalah anak-anak cucu kita tu sekalian. Maksudnya itu suasana masyarakat setempat. Tapi kalau tuan-tuan pergi negara Arab, memanglah kebanyakannya dia orang tak ada wirid lepas sembahyang, kecuali di Syria. Syria bagus tu sekalian. Kalau tuan-tuan pergi Syria pula, imam dengan Bilal ni orang yang sama je tuan-tuan sekalian. Dia azan, dia qomat, dia jadi imam. Tempat kita, apa imam pula, dia pula azan pula, akan jadi cerita kan. Tapi suasana kita begitu, tapi di sana tidak tuan-tuan sekalian. Mereka ada pengalaman dan pengamalan yang berbeza dengan kita. Yang penting pengamalan dan pengalaman itu tidak bertentangan dengan syariah. Macam orang bayar zakat tuan-tuan sekalian, kalau ikut betul-betul bayar zakat ni tuan-tuan sekalian, bayar zakat kena pakai makanan ruji tuan-tuan sekalian. Kalau kita beras, kena pakai beras. Tapi kita tengok keadaan kita, kalau semua pakai beras, bawa beras tuan-tuan sekalian, letih hamil tuan-tuan sekalian. Kesian hamil kat luar tuan sekalian. Dah ada kumpulnya kat luar, mana storenya pula. Beras pula bila letak lama-lama bubuk tuan-tuan sekalian, dia rosak. Dr. Yusuf Qardawi karang satu buku nama Fiqhuz Zakah tuan-tuan sekalian, 2 jilid tebal. Apa disebut tuan-tuan sekalian? Keutamaan membayar zakat ialah dengan wang, bukan dengan makanan ruji. Kerana apa? Kerana melihat keperluan masyarakat. Ada orang tuan-tuan sekalian kat rumah dia beras ada, tapi dia nak hari raya tuan-tuan sekalian nak beli daging untuk makan anak-anak.
nak beli pakaian. Sebab tu dengan duit dia boleh tu selain beli pakaian, boleh beli makanan yang lain. Dia macam tu. Zakat itu yang zakat fitrah, yang zakat harta orang bagi macam tu juga boleh jadi untuk menampung keperluan anak-anak sekolah, beli pakaian rasmi sekolah dan seumpama dengannya. Sebab tu akhirnya kesimpulannya membayar zakat dengan wang lebih afdal daripada menggunakan makanan ruji tadi tu sekalian. Jadi itu dia dikaji melihat daripada keperluan-keperluan masyarakat tadi tu sekalian. Jadi hukum fiqah ni dia begitu, bukannya daripada dulu sampai sekarang sama je ya, kecuali pada perkara-perkara pokok. Perkara pokok, perkara rukun tu soal lain, tu memang tak boleh bertukar lah. Sembahyang 5 waktu, kat mana-mana pun 5 waktu tu sekalian. Tapi di sana adanya rukhsah keringanan bila berlakunya darurah ya. Tuan-tuan tak boleh sembahyang berdiri, ada keringanan, boleh sembahyang duduk misalnya, macam tu dia ada keringanan ya. Baik tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat ini dulu. Masing-masing pun nak pergi pasar dah tuan-tuan sekalian. Hari ini hari Sabtu. Memang yalah nak meraihkan anak-anak kan. Anak-anak duduk asrama lama Ramadan tuan-tuan sekalian, tak dapat buka puasa dengan mak ayah. Ini dah balik dah, alhamdulillah. Malam ni nak raikan anak-anak. Buat makanan sedap-sedap tuan-tuan sekalian. Bawa anak seronok, nak belajar pun seronok. Sebab bila balik diraikan oleh ibu bapa. Ada yang belum beli pakaian, hari ini bawa tuan-tuan sekalian pergi. Cuma tuan-tuan sekalian kalau boleh elakkanlah tuan-tuan sekalian. Sekarang ni senang tapi cuma dah lambat lah ya. Nanti tahun depan start tuan-tuan sekalian. Tahun depan start beli barang apa semua ni online je tuan-tuan sekalian. Letih tuan-tuan sekalian. Saya alhamdulillah rumah tu dia pandai dah sekarang. Awal tu dia dah online. Bang, baju warna apa tu dia? Saya bagi tahu warna aja. Tahu dah sampai dah sekalian. Sebab duduk kat Malaysia sekarang ni macam duduk dalam syurga tuan-tuan sekalian. Syurga kan tempah je semua datang tuan-tuan sekalian. Sekarang kan macam tu, tempah je datang. Yang penting saiznya betul, warnanya betul. Sampailah tuan-tuan sekalian ke rumah. Saiz pula tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan beli tu produk daripada mana? Kalau Indon dengan Kemboja tuan-tuan sekalian, saiz L dia sama dengan saiz S kita tuan-tuan sekalian. Macam tu. Jangan tuan-tuan sini pakai L, order daripada sana L. Alamak tak muat tuan-tuan sekalian. Dia lain sikit dia. Kemboja dengan Indonesia dengan kita, dia punya besar kecil dia tak sama. Jadi kena pandai. Warna apa semua ya. Jadi senang. Makanan macam tu juga tuan-tuan sekalian. Dulu nak berbuka, nak masak apa semua kan, sekarang tak payah dah. Ketek datang laksam. Esok nak buka apa pula bang kata dia. Esok kita cari apa nama ni, nasi Arab lamb shank. Hantar tu sekalian. Apa baris panjang-panjang bergaduh pula tuan-tuan sekalian. Tak usah gaduh tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf saya sebut tu sekalian. Dia orang duk komen pasal Chef Amar ni mahal lah. Tuan-tuan sekalian, memang dia mahal tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu tak lamb shank tu tuan-tuan beli dekat pasar berapa tu sekalian? Lamb shank tu yang mentah tu, lamb shank tahu? Ni. Apa nama ni? Betis kambing tu sekalian. Betis kambing tu sekilo RM45 tuan-tuan sekalian. Dia seketul tu setengah kilo tuan-tuan sekalian sebelum dimasak. Masak tu memanglah dia dah kering kan. Sebelum masak tu setengah kilo satu. Berarti seketul lamb shank tu dibeli mentah tuan-tuan sekalian, harganya ialah RM22.5. Tu nasi je lagi, saffronnya lagi, telur lambung tu lagi tu sekalian. Nak melambung tu bukan senang. Banyak orang lambung keluar daripada bekas tu sekalian kan. Teknik kemahiran melambung tu kena kira juga. Kemahiran masak lagi tu sekalian, panasnya lagi, gasnya lagi. Banyak tu sekalian kena kira. Memang wajar kalau dia jual RM50 tu sekalian. Tu yang baru ni ada orang dia apa nama ni, dia order dengan saya. Tuan-tuan kalau jauh dengan Chef Amar, order dengan aku je tuan-tuan sekalian. Lamb shank ni saya pun boleh masak macam Chef Amar juga. Ni pun untuk raya dah ada orang tempah. Raya pertama minta tuan-tuan sekalian, Ustaz boleh buat macam Chef Amar. Saya kata boleh, macam dia pun boleh, lebih baik pun boleh insya-Allah. Berapa Ustaz? RM50 je. Mahal Ustaz. Engkau Chef Amar boleh 50, Chef Azrul tak boleh bayar 50 ke? Mari sini aku kirakan. Saya tunjuk aduh. Patutlah RM50 Ustaz. Tu baru tahu. Satu kau sendiri tak boleh masak. Ada. Kalau dia boleh buatlah tuan-tuan sekalian kan. Tapi memang tuan-tuan sekalian, sebab dia kos lah. Sekarang ni mahal. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, ni korban tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan jangan ada-ada pergi iklan 701 bahagian. Tak lepas tuan-tuan sekalian. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kos makanan ternakan, sebab saya penternak, saya tahu tuan-tuan sekalian. Daripada Oktober 2020 sampai hari ni, satu beg dekat RM50 naiknya tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap bulan naik RM2. Nanti bulan depan naik RM1. Nanti bulan depan naik. Tiap-tiap bulan daripada Oktober 2010 sampai hari ni tuan-tuan sekalian. Tu sebab saya tengok nampak harga-harga lembu dah naik dah. Yang hari tu 5,200 ni dah naik 5,400 nampak.
Tuan-tuan jangan marah dengan peternak tu tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan nak marah, marah dengan kartel-kartel yang tentukan harga-harga barang makanan ternakan tuan-tuan sekalian. Sian. Ayam macam tu juga tuan-tuan sekalian. Sampai RM9 lebih 1 kilo. Dulu tuan-tuan sekalian 2019 RM5 lebih je masa raya kan. Tapi kalau tidak kita tak rasa mewah lah tuan-tuan sekalian kan. Hari ni kan kita rasa mewah. Sebab kita punya makan tu macam orang Eropah juga, harganya sekilo sekian. Baru rasa mewah lah tuan-tuan sekalian hari ni. Baru rasa kaya. Kalau tidak rasa macam marhain je makan. Boleh faham tu? Tapi ini pun kita tak tahu tuan-tuan sekalian, ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sabarlah ya. Ada negara tuan-tuan sekalian dahsyat sekarang ni diuji oleh Allah Taala paling teruk iaitu Sri Lanka tuan-tuan sekalian. Sri Lanka ni kita siap. Saya tengah duk cari sahabat-sahabat kalau ada orang Islam kita di Sri Lanka, kita cuba tahun ni cari bantuan untuk bantu mereka tuan-tuan sekalian. Sri Lanka sekarang ni bankrupt terus tuan-tuan sekalian. Sampai semua menteri letak jawatan. Sekarang tak ada menteri tuan-tuan sekalian Sri Lanka. Sebab apa? Sebab duit tak ada, habis. Korupsi tuan-tuan sekalian. Itu sebab rasuah ni kita kena pandang berat tuan-tuan sekalian. Jangan lantaklah dia ustaz, dia tanggunglah sendiri kat akhirat. Dia tanggung sendiri kat akhirat tu nanti tunggu akhirat ni, cerita dunia ni bukan cerita akhirat ni tuan-tuan sekalian. Kau nak cerita akhirat sangat pergi mati je dah. Ceritalah kat akhirat. Ini orang cerita keperluan rakyat, dia cerita akhirat tuan-tuan sekalian. Akhirat tu kita tahulah nanti soal dosa pahala tu tanggung sendiri apa semua. Tapi masalah kat dunia ni tuan-tuan sekalian, macam mana keperluan masyarakat. Hari kalau tuan-tuan tengok berita semalam lagi tu sekalian, orang yang ekspor barang ke Sri Lanka dah stop dah tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak ekspor. Sebab apa? Importer tak boleh bayar, duit tak ada tuan-tuan sekalian. Kita sekarang ni tuan-tuan sekalian, semalam saja duit kita dah jatuh lagi RM4.35 $1 tuan-tuan sekalian. Dijangka ini spekulasi, bukan saya sebut, pakar ekonomi juga sebut. Kalaulah berkekalan keadaan ekonomi dalam negara kita macam ni, sampai hujung tahun dia akan jadi RM5 tu $1. Singapura naik tu sekalian. Kita makin turun. Tak tahulah sekalian, mungkin kerana keberkatan dicabut oleh Allah Taala kan. Pasal orang yang merintah kita pun ikut atas bumbung tu, tebuk atap dengan ikut pintu belakang tu sekalian. Boleh jadi ni pun punca Allah Taala tarik keberkatan sebab kita telah mengkhianati rakyat tuan-tuan sekalian. Boleh jadi saya sebut boleh jadi tu sekalian. Banyaklah faktor-faktor, ataupun mungkin sebab kemaksiatan banyak dah tuan-tuan sekalian. Lepas PKP pula makin teruk. Semalam dah diisytiharkan kelab malam dah boleh buka dah. Kelab malam dah boleh buka. Tu saya mana kawan semalam. Kawan tu pun bukan baik sangat tuan-tuan sekalian. Dia kata sepatutnya kelab malam ni tak payah buka lah terus. Dia sampai bila-bila hari tu dah tak buka pun boleh okey je. Sekarang buka balik. Buat apa tu dia? Patut hari tu dah tutup, tak payah buka dah tuan sekalian. Jadi orang pun dah lali dengan kelab malam tu. Ini keluar dekat surat khabar pula. Kelab malam dibenarkan setelah sekian hari bulan. Nak buat apa iklan dalam surat khabar tu sekalian? Ini masalah. Ada orang kata kelab malam tu orang kafir je. Tak payah, jangan cerita tuan sekalian. Meh kita pergi kelab malam ni tuan sekalian, nak tengok orang kafir ke orang Islam tuan sekalian. Saya pernah tuan sekalian dekat Jalan Piramli tu. Tuan-tuan pergi Jalan Piramli, tapi yang ujung tu sekarang dah jadi bangunan dah. Globe Mac ambil alih. Satu surau dekat Kelang. Ustaz, malam ni kita pergi kelab malam je. Kelab malam buat apa? Ni, budak-budak malam ni tidur nak qiyamul lail, sebelum qiyamul lail kita pergi bawa jalan KL dulu. Okey, saya kata, ada bas. Ada. Driver bas tu, imam tu driver bas. Datang saya ambil saya kat Salam. Dia datang section 2 ambil saya, masa tu saya duduk rumah Pak Mentua. Pergi tu sekalian pukul 11 malam. So, mana pergi? Jalan Telawi 3 Bangsar. Pergi jalan Telawi 3 tak boleh masuk tu sekalian. Jam. Padahal masjid Saidina Abu Bakar tu dah kunci dah tu sekalian. Orang kita tengok budak-budak Melayu kita tu sekalian. Dah tak boleh masuk dah ustaz. Mana lagi? Saya tak tahu. Imam lah bawa. Saya kata pergi mana? Kita pergi KLCC. Kat KLCC tu ujung. Tu kan jalan Pinang dengan jalan apa tu sekalian. Turun daripada bas, pakai kopiah, pakai serban. Orang kelab malam keluar tengok kita tu sekalian. Alamak, Pak Haji ni nak masuk kelab mana ke? Agaknya gitu sekalian. Yang ujung kalau dia masuk tu satu, yang depan tu, tapi dah tak ada dah. Tuan pergi lagi ada satu simpang jalan tu. Yang tu dia pula ada pakai pakaian beragam dia tu sekalian. Ada yang pakai putih, mungkin tu digambarkan malaikat. Ada pakai hitam tu sekalian, main kejar-kejar, tangkap. Aku kata, dia tangkapnya kita pula kan. Ada yang jadi jin, macam itulah tu sekalian. Tengok Melayu tu sekalian. Bukan orang kafir. Itu sebab kita kalau dapat bendung tu lebih baiklah ya, tapi nak macam mana? Alasan dia kita kan negara demokrasi. Demokrasi kau lah. Nak buat macam mana kan? Cuma kita hindarkanlah kita dengan keluarga kita tu sekalian ya.
Jadi insya-Allah kita selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal kita sepanjang kita beribadah di bulan Ramadan. Satu lagi tuan-tuan sekalian nak ingatkan, tuan-tuan ada yang keluarkan duit EPF lah apa semua. Berhati-hatilah tuan-tuan sekalian dengan skamer. Skamer ni banyak. Takkanlah tuan-tuan skamer takkanlah kita orang duk Shah Alam ni tak boleh fikir. Semalam tuan-tuan sekalian pegawai apa semalam? Dia kena berapa ratus ribu tuan-tuan sekalian. Pegawai apa sebenarnya? JPN. Pegawai bank boleh kena scam tu sekalian. Dia kata saya tersalah masuk RM15, boleh tak pulang balik? Tak, kalau RM15 pun sibuk nak minta balik tu sekalian, bulan-bulan Ramadan ni niat sedekah sudahlah. Pegawai bank tu sekalian boleh masukkan balik dan akhirnya duit dia berapa puluh ribu hilang tu sekalian. Adun di negeri Kelantan satu orang tu sekalian habis 18,000. Dia kalau dia dapat panggilan telefon, Encik, saya pun selalu kena tu sekalian. Cik Azrul Hakim Misradi, nombor kad penalang. Dia hafal nombor kad penalang kita tahu tu sekalian. Tu dahsyat tu. Ini peringatan terakhir daripada lembaga hasil dalam negeri. Akaun cik gini-gini. Saya kata saya tak ada akaun dekat lembaga hasil, macam mana you ada kata ada akaun pula? Yang syok hari tu lagi daripada Mahkamah Perlis tu sekalian. Pukul 10.30 pagi dia telefon. Encik Azrul Hakim Misradi, nombor kad penalang. Encik dikendaki datang ke Mahkamah Perlis, Arau ke Kangar tu saya tak ingat, jam 2.30 petang untuk perbicaraan langgar lari. Ada logik ke tu sekalian? Pagi langgar, petang terus pergi mahkamah tu sekalian. Lepas tu hari Ahad pula tu. Saya tanya, Cik saya ni duduk Selangor, macam mana pula ada kes langgar lari? Iyalah, pagi tadi kan Cik pergi pergi Perlis. Awak ni pada pandai pula, saya duduk Selangor ni dah bertahun-tahun tak pergi Perlis dah. Macam mana cik boleh cakap macam tu? Cik, ini perkara serius ni cik, kata dia. Nanti saya passing pada polis yang mengendalikan. Satu lagi, tak kalah mahkamah boleh passing kat polis tu sekalian. Sebenarnya dia duduk sebelah-sebelah je skamer tu. Polis tu pun cakap, Encik tadi pagi naik kereta sekian-sekian kan? Saya tahu apa plat? Saya tahu tu plat Johor encik, saya Selangor lah. Iyalah, awak sewa dengan orang Johor tu, kata dia. Baik, saya tanya nama, siapa nama? Nama Zulkifli. Saya ingat sampai sekarang tu nama Zulkifli. Baik, Cik Zulkifli tu kat mana? Cik Zulkifli tu kami dah tangkap dan kami lock up dia sebab kereta tu kereta dia. Ini lagi lucu saya kata. Kau baru pagi tadi aksiden kau dah boleh tangkap dia dekat Johor. Kan pelik ni. Sudahlah saya kata jangan nak kelentong lah. Lepas tu dia maki-maki tu sekalian. Ni masak skamer dia kalau tak dapat dia maki kita tu sekalian. Lagi satu hari tu daripada Bank Kota Kinabalu, Maybank. Sama juga dia hafal nombor kad penalang kita tu sekalian. Satu India. Encik punya akaun telah dibekukan kerana encik tidak membayar pinjaman personal loan dekat Maybank Kota Kinabalu. Saya kata yang pertama, saya dah lama tak pergi Kota Kinabalu. Yang kedua, saya baru keluar daripada bank, saya baru keluarkan duit. Macam ada you kata saya punya akaun kena beku? Jangan main-main. Awak nak tipu saya. Dia, cik yang main-main sekarang dah 11.30. Kalau pukul 12 encik tak settle ni, nanti saya akan report pada bank negara tu dia. Saya report lah. Kau jangan nak tipu aku tu. Ini mana ada orang tak bayar loan personal 3 bulan kena suspend. Mana betul saya kata. Saya punya kereta 5 bulan saya tak bayar. Mana ada kena suspend account? Lepas tu dia maki aku cukup tu sekalian. Jadi bukan semua orang dia boleh tipu. Jadi maksudnya berhati-hati tu sekalian. Dia akan gunakan macam-macam LHDN lah. Yang baru ni kena orang perempuan, itu dekat 1 juta tu sekalian kena. Tapi dia tahu pula ya kita ni baru pencen ke gitu, ya baru dapat bonus. Pandai betul skamer Dia panggil tu sekalian, puan, nama sekian ke, nombor kad penalang. Puan, untuk pengetahuan puan, nama puan telah digunakan untuk daftarkan bil meter TNB di beberapa premis dan sampai sekarang dah tunggakan sampai berapa ratus ribu itu tak dibayar. Oleh sebab itu akaun puan akan dibekukan. Oleh sebab itu puan nanti tolong pindah duit tu ke 7 akaun yang akan saya berikan. Kan nampak tak logik tu sekalian, tak bayar bil TNB boleh dibekukan kita punya akaun. Apa ke? Tapi orang perempuan ni dia cepat gabra. Terus bayar. Terus dipindahkan semua, habis tu sekalian. Itu yang scam tu. Ada scam ni yang vaksin pun ada juga tu sekalian. Itu lucu. Tu saya pergi sendiri tangkap orang tu sekalian. Umur 60 lebih sekian menipu orang. Jadi saya pergi rumah kawan saya tu Arab. Mak mentua dia Melayu. Datang duduk situ, mak mentua dia pun mengadu, ustaz,
saya dah kena tipu. Saya kata tipu apa pakcik? Inilah dia janji apa nama ni, dapatkan kad vaksin tanpa perlu cucuk. Mana tak payah cucuk, nanti masuk dekat MySejahtera tu dia. Oh macam tu, macam mana cerita dia? Oh dia bagi WhatsApp gini-gini, bayar 500. Saya dah bayar dah WhatsApp 500. Tiba-tiba telefon tak angkat, WhatsApp tak jawab, kata dia. Tak apa makcik. Makcik jangan susah hati, hari ni saya tangkap dia. Macam mana cara? Saya kata entah, menantu macam ni, menantu ambil nombor telefon kat mak. Mak bagi memang dia takkan jawab. Sekarang menantu tolong telefon. Menantu telefon tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum. Cik apa nama ni? Dia pasal dia nombor tak kenal, dia angkat lah. Katanya encik boleh boleh masukkan dekat MySejahtera tapi tak payah cucuk. Saya tak mau cucuk lah. Saya orang Palestin, kata dia. Saya kawan Arab ramai. Arab ramai, semua nak kad tu tapi tak mau cucuk. Boleh? Boleh dia kata. Kalau gitu kita jumpa ya. Ni skamer bodoh tuan-tuan sekalian. Skamer pergi jumpa orang pula. Okey, kita jumpa kat mana? Tu dekat Ampang Park apa point? Ampang Point dekat McDonald. Kita orang pergi berdua tuan-tuan sekalian. Saya pergi ikut pintu belakang, saya duduk. Pakai baju warna apa? Sekian-sekian saya tahu orang tu duduk situ. Saya ambil gambar. Ada gambar ni sampai sekarang tuan-tuan sekalian. Kawan tu pun duduk tu. Cik, saya nak apa nama ni? Nak kad vaksin boleh. Tapi kita orang tak mau cucuk lah. Kita orang tak mau cucuk boleh. Boleh dia kata. Betul ke boleh masuk? Betul, dia kata boleh. Kamu jangan bimbang, kata dia. Dia pun tunjuk. Ni dah masuk 500, pasal apa kamu tak masuk lagi sampai sekarang, dah seminggu lebih? Itu saya tak tahu, tak kena mana. Kau jangan main-main, ni bini aku dengan mak mentua aku tahu. Sekarang kau pulang balik. Kalau tidak aku debik, kata dia. Oh dia takut dia. Tak apa, nanti saya transfer. Tak ada transfer. Tu mesin ATM, cocok sekarang. Kalau tidak aku cocok kau. Baru dipulangkan tu sudah. Ini pun macam-macam berlaku ya. Jaga-jaga. Ni yang baru keluar 10 ribu apa semua ya. Tapi kalau tuan-tuan apa nama ni nak gunakanlah sebaik-baiknya ya. Sebab tuan-tuan sekalian minta maaf lah, cakapkan orang Melayu ni dia memang kadang tak perlu pun ambil juga 10 ribu. Padahal tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan mohon tu, dia ada tulis itu kan, 10 ribu yang anda ambil sekarang sampai masa anda pencen dia jadi berapa banyak. Saya tengok ada kawan tu sekalian, 1 tahun dia boleh naik sampai RM500. Ini tu sekalian ada lagi 10 tahun lagi dia kerja tau. 500 kali 10 tahun tu sekalian, berapa tu agak-agak. Tapi ambil juga tu sekalian. Ambil sekarang Ustaz, kalau tidak tak boleh pakai pula nanti, kita pun tak tahu hidup ke tidak masa pencen tu dia. Suka tingkau lah ya. Tapi mana kadang-kadang kita bertindak tidak bijak tu sekalian. Jadi harap kita semua dapat bijak lah ya. Jadi setakat ini dulu, mudah-mudahan Allah tak memberkati kita. Tuan-tuan sekalian, ada tabung di belakang itu. Saya tengah buat perpustakaan di Ma'had. Nak beli aircon dengan apa nama ni, meja, kerusi dan juga rak-rak buku lah. Kalau ada siapa yang nak infak, boleh infak di belakang tu. Cuma kadang-kadang puasa-puasa ni tak bawa duit lah tuan-tuan sekalian kan, pasal tak sarapan. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Orang Malaysia ni dia pergi masjid surau tak bawa duit, tapi dia bawa handphone. Jadi saya sudah menyediakan QR code kat belakang tu. Tuan-tuan scan saja tuan-tuan sekalian. Lagipun kalau duit ni kadang payah nak ambil tu sekalian. RM1, RM2 kan. Jadi biar QR code dia boleh lebih lagi tu sekalian. Dah ada buat sedikit keripik pisang tanduk tu sekalian, tu kita buat sendiri untuk kita pada ni berhari raya, insya-Allah boleh dapatkan kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajma'in minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu memberikan kami ruang dengan nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan Islam, ditambah dengan nikmat kesihatan dan nikmat umur, kami dapat menempuhi Ramadan ya Allah. Kau bantulah kami untuk meningkatkan amal takwa kami di 2 hari yang terakhir ini ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kau terimalah segala amal bakti yang kami laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dengan asbab amal ibadah yang kami laksanakan ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah keberkatan dalam kehidupan kami sehari-harian ya Allah. Berikanlah keberkatan kami dalam pekerjaan yang kami lalui dan berikanlah kami kejayaan dengan pekerjaan tersebut ya Allah. Kau berkatilah anak-anak kami, cucu kami yang sedang menuntut ilmu ya
Allah. Berikanlah keberkatan mereka dan kejayaan dalam bidang ilmu yang mereka ceburi ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rapatkan kami dengan ukhuwah Islamiah sesama ahli jamaah Quriyah kami di sini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang cukup kasih mengasihi antara sesama kami ya Allah. Jauhkan kami daripada hasad, dengki dan juga dusta nista ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.